Dihormati lagi dikasihi seluruh jawatan pengurusan Masjid Lama, hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, anak-anak, kakak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di bulan Zulqa'dah. Hari ini masuklah pada bulan-bulan haji. Dengan rahmat Allah sekalian, banyakkan bersyukur, banyakkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang baik ini. Dan Kaabah mula menerima tetamu-tetamunya semakin ramai dan semakin ramai. Yang rahmat Allah sekalian, tajuk kita malam ini tajuk yang tak berapa disukai oleh orang perempuan lah. Sampai dah tajuk apa tak nak suka dan seronoklah bagi mereka lelaki yang ada kemampuan, kan, macam YDP Taipei, dia ada kemampuan, isteri dia bagi tak apa, itu tajuk dia malam ni. Dah janji dah kan, dah lepas kita mengaji bab mit'ah, malam ni nak mengaji bab poligami, kan, bagi janda-janda sonok-sonok lah menatu boleh madu. Jadi kalau Ustaz Azhar Idrus sedap lanyak ni tajuk ni, saya tak tahu lagi. Jadi sebelum saya baca tajuk itu, Ustaz rahmatullah, perancangan musuh ni banyak, makin menyerlah dan makin nampak. Dan rahmat Allah sekalian, kita tak mau menakutkan, cuma untuk memperingatkan angka 11 dan 7, nombor-nombor yang dimainkan oleh orang Yahudi dalam merancangkan pertempuran Armageddon ataupun Armageddon atau Harmageddon. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, mesti di sana ada mangsa-mangsa yang tak berdosa akan pergi begitu sahaja. Dan siapa-siapa yang mengetahui rahsia ini akan dibunuh. Dan kita sudah pun menjadi 2 korban, 2 kapal terbang. Dia mempunyai angka 7 dan angka 11. Kita rahmatullah 7 tak ada 370 dan 7. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita sebenarnya kajian tentang nombor lama mereka ni dah lama dan kita pun sebut lama. Kita rasa biasa. Jadi dan kita menghadapi keadaan yang lebih getar kepada perjuangan Islam ini, kita dah tengok rasa lali rasa lali dengan konflik Memphis Selangor, dengan apa ni begitu gini berbalah, rasa lali. Bagi mereka yang duduk dengan Allah, sayang pada agama Allah, yang nak cari redha Allah, memang nak duduk dia rasa sesuatu. Sebenarnya tuan-tuan rahmatullah, perjuangan Islam ini memang nak diketepikan. Memang nak diketepikan, nak dilenyapkan. Maka ditimbulkan muka-muka yang bermuka-muka sebagai pemimpin Islam. Mereka masuk dalam perjuangan Islam ini lama sampai kita sendiri pun tak sangka. Ya, sebab ceramah kita hadaki ceramah, mendengar ceramah ni suka dengar, dan mereka mengkaji kecenderungan orang ramai pergi dengar ceramah. Minat tak mana minat kata dekat anu, bukan minat sangat tentang perjuangan jihad Islam. Islam bukan ada sempadan negara pun, dia milik, dia satu dunia, rahmatan lil alamin. Maka mereka mengkaji lama masuk orang dan sebagainya. Akhirnya ramai orang-orang yang dengar ceramah
Kalau ceramah tu tak katakan, no, dia tak boleh. Dia tak best. Sehingga ke akhir ini, bila kita dengar ceramah, dulu-dulu saya di masa sekolah rendah, awal 90-an, ceramah ni mesti didahului dengan ayat Al-Quran. Dicerita tentang wajtanibut taghut, jauh daripada taghut. Dihurai ada dalam ceramah, kita dengar takbir, semangat. Sekarang ada banyak? Tak ada. Naik-naik Assalamualaikum tu hancur amnot tu. Termasuk dengan saya sekali. Dengan Allah Ta'ala sekalian. Dan dalam tenung-tenung kita rupanya ada rancangan-rancangan. Tuan-tuan ngaji molek bagi kenal Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan juga kita semua terlibat menjadi orang-orang yang jauh dan membenci Allah. Sebab ada yang sebut heran orang Pak. Dia kira tak mahu kemenangan, dia kira nak kerajaan Allah aja dia. Saya heran. Nah, bukan koman-koman orang, pimpinan. Mudah sebutnya MP Syahlan. Saya biasa sebut terbuka sebab saya hadir majlis. Saya hadir majlis. Tentang agama wajar. Kita tak pernah kata masalah tak berkemenangan. Kita nak menang yang diradai Allah. Menang dapat Putrajaya, masuk neraka apa? Apa? Tentang rahmatullah. Jadi hak mana minat tak suka dengan ucapan saya malam ni, saya tak minta maaf kerana salah pun. Tentang rahmatullah. Saya nak cerita dan ni saya akan hantar face apa nama di YouTube hantar. La haula wala quwwata illa billah. Ingat kita ni budak-budak duduk dalam majlis tu tak tahu apa lah kali. Ya, minta maaflah kami mahukan keradaan Allah. Kami bukan nak keseronokan dunia yang selalu kita tak pernah kata bodoh lah berjuang tahu menang. Orang berjuang tahu menang ni bodoh. Tapi kita diajar untuk menang dalam kemenangan yang sebenar, yakni dengan keradaan Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan neraka dan dimasukkan ke syurga, maka itulah orang-orang yang percaya, yang menang, kata Allah. Faz minal faizin, daripada orang-orang yang menerima kejayaan, kemenangan. Dan rahmat Allah sekalian. Ayat yang saya nak bawa bersama, Allah Ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantasir wa ma badalu tabdila. Surah Al-Ahzab. Ayat Al-Quran ni tolak kafir. Tak mau percaya, tak mau ikut fasik, tak mau percaya kafir. Ya, kafir masuk neraka, musmayang gila sampai 17 juta rakaat sehari pun Allah tak terima iman, maka mu adalah kafir. Walaupun semayang. Jelas lah. Jelas tu, jelas akidah tu jelas. Semayanglah 17 juta rakaat, bukan kata 17 rakaat, 17 juta rakaat sehari pun kalau iman Tuhan tak terima, maka kafir ya neraka. Sudah cerita. Dan rahmatullah, faham gitu. Kerana iman tu diterima oleh Allah, diakui. Ada ayat Al-Quran yang Tuhan kata dia tak terima orang beriman. Ada. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia, kata Allah, yang mulut lidahnya dia mengaku dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi Tuhan kata wa ma hum bimu'minin, dia sama-sama sekali tidak di kalangan orang beriman, kerana dia masuk dalam golongan orang kafir. Tapi mulut dia mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat.
Bukan kata umat Muhammad sahaja yang jadi macam tu. Umat sebelum Nuh pun ada. Mulut mengaku beriman pada Allah. Sampai kelau ni, Yahudi pergi tanya, Tuhan dia Allah. Dia bukan duk sembah berhala patung, tak tahu Allah. Cuma dia golongan ingkar. Bakal dengan kafirin. Gitu. Tanya Iblis, Tuhan dia Allah. Tapi dia golongan yang ingkar. Sebab Tuhan kata, wa minal kafirin. Kalangan orang yang kafir. Jadi gitu. Baik. Kata Allah SWT ni, ayat ini ayat dalil suruh kita ni sabar. Sabar ni tetap pendirian walau digoncang macam mana sekalipun. Kita sedang digoncang, tuan-tuan. Sedang digoncang. Okey, baik pejuang Islam sekarang, jemaah Islam sedang digoncang. Apa pun keadaan, jemaah Islam yang salah. Dia yang nak tukar MB, kita yang salah. Alhamdulillah. Kita nak tukar tak apa, dah buang kawan tu. Kita setuju lah tukar. Bagi nama. Kita juga yang salah. Tu Sultan tak kenal. Pah yang salah. Saya bukan ambil tindakan berani malam ini. Tuan-tuan rahmatullah untuk sebut secara jelas. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, dan malam esok, sebab malam esok ada jubli, kami mula rasmi jubli emas. Minta pergilah ke taklim ni. Kan saya dah hutan dia mari, takkan tuan-tuan nak masuk hutan, tak boleh. Dan rahmatullah sekalian, insya-Allah malam esok Usam dan Sinamuddin sampai. Dan rahmatullah sekalian, di kalangan orang-orang mukmin itu ada yang menepati dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Minal mu'minin. Ambil faham boleh surah Ahzab ni? Ada kat Quran, tengok ayat 23. Minan nas, ada sebahagian orang-orang minal mu'minin, sebahagian orang-orang mukmin. Mana sebahagian yang lain? Tuhan tak kata kullul mu'minin rijalun, setiap orang-orang beriman rijalun sadaqu, kerana orang-orang mukmin yang benar. Tuhan tak kata gitu. Tuhan kata minal, sebahagian min li ba'd. Salah dia punya makna. Ada sebahagian, maknanya ada lagi sebahagian yang lain tak begini. Yang hak Tuhan sebut ni Tuhan nak begini. Jadi kayu malam ni muhasabah ni aku macam ni kan macam lain. Okey? Kenapa ayat Quran yang Tuhan bagi panduan tu faham sungguh-sungguh? Sebab kita nak pergi dah masuk kubur ni. Dan kita nak tukar alam dah. Tak lama lah. Enggak. Dia buat bagi 2 biji dah sampai terbang kita tak tahu mana ada habis. Tak jadi lagi rancangan dia. Tunggu bulan 11 ni kau nak ada sebiji lagi. Kita tak apalah mati, tak jatuh kereta terbang mati kita. Dalam Allah gitu. Melayu ni mudah dengan kacau buang dak puyuk nasi dia je. Sampai ada ustaz-ustaz pun kadang kita minta tolong cakap puyuk nasi anak Syekh. Tu bukan ustaz pula sebut puyuk nasi tu tukang masak. Tu ya. Hak jaga puyuk nasi ni tukang masak. Ada ustaz jadi ustaz kan? Boleh? Alhamdulillah. Jadi kalau kita jadi pejuang saja, pejuang Islam tak kira puyuk nasi. Puyuk nasi tukang masak jaga tu. Puyuk nasi. Alhamdulillah. Baik. Di kalangan orang-orang mukmin itu ada yang menepati dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur telah pun. Ma'adallah faminhum man qadha nahbah. Ada yang telah pergi dulu pada kita. Dah pun meninggal. Duduk sebelah kita pun ada. Tak percaya kita tengok itu. Kan? Dan di antara mereka ada pula
sebagian lain ini orang yang benar perjanjian dengan Allah. Ada yang Allah buat cukuplah masa ni perjanjian dah tamat, okey jom datang jumpa aku, mudah dah aku akui dah, beriman dah, syahid dah, okey jom jumpa aku. Ada yang Tuhan tunggu saya dulu nak cuci lagi, dan mereka sedikit pun tidak berubah janji mereka. Yang ni kita nak, yang hak Tuhan masih tinggal ni, tinggalkan masih hidup ini. Mereka ini adalah orang yang sedikit pun tidak berubah dari janji mereka untuk setia dengan Allah apa jua keadaan sekalipun. Tuan-tuan nak hak mana? Tentulah kita yang ada malam ni di kalangan orang yang diberi tunggu oleh Allah sebab tak reti lagi. Betul tak? Oleh kerana kita semua ni tak mati lagi, diberi tunggu oleh Allah, Allah minta jadilah orang yang sedikit pun tidak merubah janji mereka dengan Allah. Jangan berubah hati. Kan? Jemaah Islam ada satu dekat Malaysia ni. PAS. Yang mengambil semua aspek Islam. PKR bukan parti Islam. Dia pergi jauh lagi. Sah dah. Ini bukan nak mengajar politik, nak jelas. Jelas supaya kita mempunyai iman yang tidak bergoyang walau dikocak macam mana sekalipun. Sebab Nabi bagi gambaran untuk akhir zaman melalui soalan Jabir, melalui soalan Muaz ibn Jabal, macam-macam sahabat tanya. Nabi kata akhir bila tak ada khilafah ni, ilzamu jama'atal muslimin. Okey? Ilzamu jama'ah, duduk lekatkan diri dengan jemaah Islam. Kan? Kalau Ustaz Naqai pun dah berubah lah. Baik. Tak tahu dia masuk apa tak. Kita tak tahu lagi. Baru duduk berjalan. Tak masuk berjalan lagi. Baik, tuan-tuan yang Allah sekalian, kita sedang diganggu. Saya nak bawa alat detan. Saya dulu syekh pengalaman. Utama saya nak baca bab ini sikit. Sebab saya ngantuk sangat. Saya tak rehat lagi daripada Kuala Lumpur seminggu. Balik pusing larut saat tadi. Tengok pasti larut ni ada guru yang 4 bulan 5 bulan dah tak ada gaji. Allah Akbar. Berhentilah seorang. Dah dapat gaji bulan 3. Saya susah hati lagi. Tanah rahmatullah, jadi nak selesai apa semua. Dia tengok orang miskin, tengok orang yang bertugas. Kita ni betul-betul bertugas segenap jaga nak sebar Islam melalui pasti. Tak dapat pun tak apa lah Ustaz. Yuran RM20 orang kampung Hulunya tangguh. Kau tak boleh bayar bulan ni. Kalau buat RM60 langsung tak ada siapa dia TP ni berlambak RM60, RM70 pasti ya. Langsung tak ada orang hantar anak. Allah Akbar. Tuan-tuan, segenaplah tuan-tuan duk TP. Orang senang. Dia melambak dan rahmatullah. Baik Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, nak saya cerita begini. Pengalaman saya tengok apa yang berlaku di Mesir dengan naiknya Sisi ini, dengan selepas dia membunuh segala orang-orang ikhwan muslimin. Masa mula-mula jatuh Mesir sebelum naik Al-Mursi, siapa dia yang sampai di luar mereka? Kolonel Israel. Kan? Isu dia sampai bincang dengan tentera. Kemudian diadakan pilihan raya, habis 1,000% penipuan dibuat, masih menang Mursi. Saya pergi masa pemerintah Mursi, saya pergi, saya jumpa balik orang-orang yang saya boleh jumpa. Sempat saya jumpa tahan ngantuk yang Rabi, kawan-kawan saya ni yang lain ni yang pukul sama tidur. Saya sengaja bawa ke Mansurah tu, bila tengok melihat apa kawan Arab apa semua, tempat-tempat Arab, saya pergi dia minta pelajar sediakan tempat tidur. Saya mau kayak juga mengatuk yang Rabi, mau kayak malam tapi khabar rumah Arab ni nak tanya. Dia bukan kata nak bagi kalahkan Mursi ni, bukan kata penipuan 20%, 1000% sebenarnya raya tu. Tapi Mursi masih menang. Dengan 54% ni ya. Tuan rahmatullah. Jadi
Bila keadaan begitu, dan ada di kalangan ahli ikhwan ni gopoh, itu yang disebut oleh Mursyid Am, bahawasanya boleh di antara Allah berlaku kegagalan itu. Rampasan kuasa semula itu gopoh semono sangatnya buat markah. Semono selama saya hidup di Mesir 8 tahun, tang mana rupa orang ikhwan, tang mana markah, bom benar. Yang saya pernah laluinya, Tok Syekh saya suruh pam bola malam. Saya pergi pam bola, dia bawa lagi 7 tahun ni. Esok pagi mari awal Muhammad semayang sini jadi imam subuh, bawa aku pergi stadium, aku nak main bola. Dia pakai tongkat lah, aku nak main bola. Saya pun buatlah ikut semua sekali. Teman bola bawa lagi, bawa dia pun semayang pagi tu pakai tracksuit siap. Saya jambang lah. Kan? Dia tak apa, bawa dia suruh saya, dia kilit tangannya bawa pergi sampai stadium. Bola. Sepak sikit-sikit dosa keluar, mari ikut lubang tu, mari ikut itu pagar ni. Hak tak ada tangan pun ada Tok Syekh. Duk gitu sebelah. Rupanya dia pun usah, tapi bola buat syarat. Subhanallah. Saya ni tukang kutip bola, nak main kali tak ada orang tua larat kena ambat bola. Ya, nanti rahmatullah. Ada yang dia ambil apa? Seorang saya duit beli teksi, kemo kerja buat teksi. Hari sekian lalu kau ni kami tahan. Buat naik teksi, rupanya usah naik teksi. Nanti rahmatullah, tapi usah tak tinggal. Akhirnya 1000% ditipu pemenang. Usah tak tinggal. Kita sebut usaha ngaji je lama dah. Betul tak tu? Kak dia ni betul orang kali ni? Betul. Ni apa? Ya, dengan sampai kita tak ada tunggu sebut tak kan mereka dengan bentukkanlah usaha. Kali nak ke hikmah. Isonok sikit. Bila sudah ilmu, ni paling tidak percari buku ni. Ahkam al-bay'ah. Study dalam usaha. Entah rahmatullah. Jadi ya. Enggak. Jadi gitu keadaan. Jadi kerana susahnya ditata, husni memaafkan. Bila mana boleh senang lepas ni, ada yang buat saya pergi yang masa pemerintahan, tengok atas Musliwa Sudan tu pun ada markah. Sekali semua dah keluar, baru dia tahu mana dia kekuatan, dia tembak, dia bunuh habis. Dan dia rampah kuasa. Ikhwan menyebut kami tinggalkan kepada tenaga-tenaga muda untuk bentuk semula. Dan mereka tak mati. Ya, gerakan itu takkan mati. Sebab gerakan Islam ni dia macam air lalu. Muskat boleh dia naik atas, hujung balik. Tak boleh naik atas, dia pecah ke tepi. Macam-macam, yang penting lalu juga. Alhamdulillah. Tapi ceritanya gitu. Dan pengaruh jemaah Islam di Malaysia ini semakin kuat. Dia bertahaluf, dia menang, dia orang akan nampak dia bagus. Sebab itulah di antara sebab UMNO tolak mereka tolak dalam perkataan dulu. Sebab Mahathir sendiri dalam cadangan ni dia kata dulu lah habis dapat lepas semua. Sebab PAS ni mula bagus. Sebab apa nama masa kita bersama itu, Arab tak boleh hadir dalam majlis kerajaan, azan ada dalam TV. Dan kalau pergi makan ni, yang majlis apa semua ni, orang PAS ni orang pakai serban, orang kampung senang tengok orang pakai serban. Dia rasa boleh baca doa tu, dia kira kemah. Jadi macam tu. Jadi Mahathir nampak lah benda tu, dia minta tenang kita tahun 78 dan rahmatullah. Begitu juga berlaku sampai sekarang. Dia nak buat macam mana? Bahkan apa yang berlaku sampai kita ada Dewan Himpunan ini dipelajari oleh Hamas. Hamas datang buat research macam mana gerakan Islam Malaysia boleh berkawan dengan orang yang bukan Islam, boleh duduk di bawah dia. Ini satu benda yang besar. Kalau tidak takkan Presiden naik orang nombor 3 dalam ulama dunia. Yang kecil. Pakai duk tuduh, bukan dia maksud. Memang Presiden tak maksud. Habis mu kata tu. Tak mana tu. Kan? Kecing pun diri dia nak kata orang. Alhamdulillah. Dia buat tuduh itu bukan maksud, tak boleh tegur ke betul, dia tak maksud tapi mu. Takkan kita nak ambil pendapatmu daripada kawan halbang? Alhamdulillah. Jadi dah faham tu. Siapa kata
Tapi dia dengan wuduk yang tak pernah tanggal dari terbuk. Dengan mu yang kata wuduk pun kau semayang, pukul semayang 1.30, kau semayang 3.30. Sedar diri ambil ya. Entahlah rahmatullah. Warak dia saya ingat lagi masa ketika kecoh fenomena jadi itu tuan-tuan rahmatullah. Orang minta dia bertanding presiden. Ustaz Fadil nampak turun masa tu. Dia kata apa? Semayang sunat Ustaz Fadil pun malah tentu saya boleh lawan lah. Kita kan nak lawan presiden kata. Ni fikrah orang sabar alal Islam. Tetap dengan perjuangan. Tak ada nak goyah gitu gini. Kita bercanggah kelahi tu. Tak larat nak baca sampai hanyut dalam tu. Kata korang tak main. Weh celaka ni kata. Mana? Ada juga. Dia komen tu tulis weh celaka je. Buat dia ada tentang rahmatullah. Lepas tu dia cakap kata ano ke ustaz. Mana lepas nak kata ano yang kata. Tentang rahmatullah. Jadi ada tentang yang rahmatullah sudah. Dia jangan jadi masa Allah beri kita tunggu untuk sampai tempat janji kita Allah terima ni, jangan goyah. Tu poin saya yang saya sebut dari ayat ni. Wa minhum man qada nahbah. Ada orang yang Tuhan dah terima dia dah habis dah meninggal dah. Wa minhum man yantazir. Ada orang yang Tuhan menunggu-nunggu nak mati syahid juga, nak mati di terbit redha Allah juga. Dalam menunggu-nunggu Tuhan tengah nak buat ni, jangan goyah. Kerana Allah nak bersihkan kita. Dan kebijaksanaan syura tuan-tuan rahmatullah menyatakan bahawa jemaah Islam mesti bersama dengan pihak. Ini kebijaksanaan ulama. Perkukuhkan hubungan. Walaupun bunyi nak tendang tu keluar, ada bunyi keluar tendang. Saja nak usaha bagi tak duduk tu, senang nak diambil tindakan, nak tangkap orang ni, nak bunuh orang ni senang. Tuan-tuan nak nampak? Saya tidak. Kita yang rahmatullah sekalian. Kalau kebijaksanaan syura nampaklah benda tu. Kita tak nampak. Memanglah kita kata orang seorang tak bedah. Kita ada tujuan kita sebut. Kerana maklumat pada syura ni banding dengan maklumat kita dengan bumi dengan langit. Kita nak rahmatullah. Jadi orang hak dalam ni, hak dalam hak kawan ni pun, kawan yang ada lah sebenarnya dia cuba nak tendang supaya kita jadi solo. Senang nak ambil tindakan sebab mereka ada konsensus nasional. Ini waktu baik pula Yuji tak ada lah. Siapa dia nak baik dengan anak? Tok Guru kata kalau mari minta suruh baik berat ludah muka. Tentang rahmatullah. Dalam masjid ni sebut okay, jelas. Sengaja saya bawa isu itu. Tentang rahmatullah. Biar saya bawa dan sampai pada diri tuan-tuan untuk cerita, untuk sahabat di atas jalan Islam ini. Nabi kata, ada lagi sahabat tanya, kalau sampai tak ada dah jemaah nak buat macam mana? Harikat di rihan, duduk di akar pokok, berzikir, kekal dengan Allah Ta'ala tu, mati khair lah, lebih baik daripada ikut jahiliah. Ikut sekular jahiliah moden. Tak sodok kalau kita ikut lah, boleh terima lah. Ikut. Nabi cerita dah. Jadi dah masuk kita dah tunggu di hujung-hujung usia ni, tetap elok-elok. Jangan terlibat. Jadi jangan kata peringatan itu sampai di telinga kita. Peringatan itu sampai di telinga kita. Maka berhati-hatilah. Kerana kita hidup di akhir zaman. Bukan senang nak bersihkan diri.